Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Terima kasih Syaiful. Oh, apa ni? Dibagi gift hati saya. Sehati sejiwa saya dengan Syaiful. Mei Chai, Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan rakan-rakan saya yang berada di Madrasah YT dan juga di TT, dengan doa dan harapan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikekalkan istiqamah di jalan yang benar. Itu doa saya setiap hari lah kepada tuan-tuan. Tuan wala on ke, wala untit ke, saya tetap mendoakan kesejahteraan untuk tuan-tuan sekalian. Terima kasih Kamal Azwan atas gift anda di YT. Ya. Hari ini saya nak ulas sedikit. Pertamanya berkenaan dengan sidang parlimen yang semalam, dan hari ini pun masih ada lagi isu ni berbunyi berkenaan dengan beberapa ahli parlimen yang rata-ratanya majoriti kalau kita tengok mereka menyokong tindakan tegas kerajaan terhadap GISB. Kan? Ada orang kata banyak sangat dah orang bercakap pasal GISB ni. Ya, Osman, terima kasih Osman. Ya, sebenarnya kenapa banyak orang bercakap? Sebab isu ni serius, saudara. Ya, isu ni bukan isu-isu terpencil, bukan isu remeh-temeh, dia bukannya isu melibatkan perkauman, dia bukan isu melibatkan orang kata apa, politik, tapi isu ini adalah melibatkan keselamatan. Ya, lebih-lebih lagi kalau Bahawa Malaysia Madani ini dia melibatkan akidah umat Islam itu sendiri. Sebab itu isu ni tak putus-putus diperbincangkan. Ya, dia menjadi kontra bila ada orang-orang politik yang nak tunggang isu ni. Biasalah, kita pun tahu ya, parti politik mana yang suka menunggang ni. Dia apa pun dia nak tunggang, saudara. Ya, parti politik ni dia jenis macam saya selalu sebut. Umpama anjing kurap yang tak boleh nampak bangkai tepi jalan, dia kutip dia makan, dia tak kira. Boleh makan ke tak boleh makan ke, mudarat pada diri dia ke, dia tak kira. Dia akan telan semua sekali. Kan? Hisham 64, terima kasih. Ahmad Badrul, terima kasih. Ya, Osman Abdul Rahman. Ini masuk ni Nur Hayati. Jadi apabila isu JSB ni bermula, daripada awal lagi kita nampak mereka dah cuba nak tunggang isu ni. Polis baru nak memulakan siasatan. Terima kasih Fasui Humsak daripada Singapura. Ya, terima kasih banyak atas gift anda. Jadi mereka memulakan nak cuba menunggang senapang kayu. Terima kasih. Mereka memulakan bermain dengan isu ni bila kes ini memula terbongkar. Kan? Waktu kita dengar kenyataan dia daripada Persatuan Pengguna Islam, Ustaz Ridwan T dah bercakap pompang-pompang kan, polis baru nak siasat ni. Ricky Nelson, terima kasih. Segulai Sejalai, Anji Dak, STG, Ahar, terima kasih. Mana tak sebut tu tak sempat lah ya. Saifa. Terima kasih banyak. Jadi pada mula isu ni timbul pun kita nampak dah ada cubaan pihak-pihak tertentu nak menunggang isu ni dan menggunakan sentimen kaum dan juga agama. Sebab kebetulan JSB ini dipimpin ataupun diketuai oleh orang Melayu yang beragama Islam. Ya, yang pada zahirnya mereka menunjukkan bahawa mereka adalah persatuan ataupun syarikat ataupun pertubuhan yang mirip kepada perjuangan Islam, Peru Islam. Dan di Hamidah, terima kasih. Dan diviralkan sebagai satu pertubuhan yang menjana ekonomi orang Islam. Kan? Jadi itu yang digambarkan. Digambarkan begitu baik, begitu indahnya GSB ni. Jadi bila digambarkan macam tu, terima kasih Kapten. Wow. Manolito Montoya. Jadi bila digambarkan dengan baik macam itu, kalau kerajaan bertindak saja, jadi mereka kata kerajaan bertindak kepada persatuan atau pertubuhan yang baik. Sebab itulah bila isu ni muncul saja, terus puak-puak ini menggambarkan JSB itu adalah baik. Kan? Dia adalah syarikat Bumi Putra, seorang pertubuhan Bumi Putra yang menjana ekonomi dia, meningkatkan syiar Islam. Ya. Waalaikumsalam Hamidah. Osman Rahman, terima kasih. Baiba Bella, terima kasih.
Dia dah wawarkan dulu awal-awal. Dia tunjukkan kepada rakyat bahawa JSB ni bagus. Kan? Dia menjana ekonomi Islam, pom-pom-pom dia bawa pada tahu. Dia tahu polis akan siasat. JAKIM akan siasat, banyak pihak akan siasat. Jadi sebelum siasatan bermula, dia gambarkan kepada rakyat bahawa JSB ini bagus. Kan? Itu yang keluar daripada Persatuan Pengguna Islam. Dia kata benda-benda terpencil ni, benda-benda remeh ni, buat apalah kita besar-besarkan. Kalau adalah ajaran sesat, dia kata tangkap ajalah satu orang dua yang mengamalkan itu. Jangan dimusnahkan syarikat mereka, jangan diganggu ekonomi mereka. Kalau ada kes-kes liwat yang terpencil, bab kata Ridwan T, satu dua kes liwat yang terpencil je, tangkaplah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kenapa pula kita nak bersungguh-sungguh pula nak siasat JSB itu keseluruhannya? Ini dia mula bayangkan, yang dia bayangkan pada awal isu ini. Supaya apa? Supaya masyarakat atau rakyat bersimpati. Sekiranya kerajaan bertindak lebih tegas, rakyat akan marah pada kerajaan. Kalau kononnya kerajaan ini bertindak, menghukum JSB hanya 1-2 kes yang terpencil bagi mereka. 2-3 kes liwat ini diakui sendiri oleh CEO daripada JSB itu. Nasir nama dia kan. Dia ngaku, dia kata betul, dia ngaku memang ada berlaku 2-3 kes liwat yang berada di tempat JSB. Tapi itulah kes-kes yang terpencil. Bagi mereka, liwat ini terpencil. Kan? Sebab apa? Sebab tak kena ke anak dia. Tak kena kepada adik-beradik dia. Kena pada orang lain. Walaupun orang itu berada di bawah kawalan JSB. Bagi mereka, kes terpencil. Kan? Jadi bagi kita kerajaan Madani, satu kes pun bagi kita benda-benda macam ni bukan kes terpencil. Sebab banyak kes dia akan bermula dengan satu kes. Kan? Berapa ribu kes pun dia akan bermula dengan satu kes. Dan satu kes ini kalau tidak ditangani dengan betul, dia akan menyebabkan banyak lagi akan berlaku. Kita ada pengajaran, kita dah belajar sepatutnya daripada sejarah Darul Arkam itu sendiri. Bila kita meremeh-remehkan Darul Arkam, kita hanya mengambil tindakan tegas kepada aurat Muhammadiyah. Kita hanya menangkap beberapa pimpinan daripada aurat Muhammadiyah. Dan mereka dengan mudahnya menipu kerajaan waktu itu. Kita masih ingat lagi, beberapa pimpinan Ustaz Asy'ari Muhammad itu ditangkap di bawah ASA tanpa dibicarakan. 2 tahun, kemudian buang daerah. Isterinya Ummu Jah juga ditahan. Pengikut-pengikut mereka ada beberapa orang lagi ditahan. Jadi penyelesaian kerajaan waktu itu hanyalah mereka bertaubat. Maka mereka bertaubatlah, tak ada masalah bagi mereka nak bertaubat. Kan? Mereka mengaku aja, saya menyesal, saya dah bertaubat, kan? Saya dah bertaubat, saya menyesal. Macam cerita Mang Laksa tu kan? Ada tak cerita Mang Laksa tu? Dalam filem Mang Laksa, saya sudah bertaubat. Saya sudah bertaubat. Kata Yasin kan, pelawak Yasin tu. Cerita Mang Laksa tu, dia dah bertaubat, kan? Rupa-rupanya dia menipu saudara. Sebab apa? Kerajaan waktu itu tidak bersungguh-sungguh nak menghancurkan gerakan Darul Arkam. Jadi mudah saja dia tipu. Dia kata, okey kita bertaubat, kita akan amalkan. Apa yang berlaku selepas itu? Apa yang berlaku selepas itu? 30 tahun. Betul, Hisham. 30 tahun. Kan? Mereka tukar baju aja. Ubah penampilan. Kalau dulu Darul Arkam, mereka pakai serban, kan, jubah, penampilan. Dia terkenal lah. Jadi lepas itu dia ubah style. Kita jangan pakai lagi dah. Terima kasih Aizal Aswad. Jangan pakai lagi, dia kata. Kita ubah pakai songkok biasa aja. Kan? Pakai kopiah aja. Jadi masa itu di bawah Rufaqah. Tukar ubah-ubah tapi masih lagi dengan aurat yang sama. Masih lagi dengan fahaman yang sama. Kemudian bila dah dijejaki, baru mereka dihidupkan kembali. Ummu Jah pun dipanggil. Kemudian mereka ubah pula sekali lagi. Mereka ubah lagi pakaian mereka kepada JSB. Kopiah, songkok hitam ditinggikan sikit. Ubah sikit saudara. Songkok hitam biasa, dia kopiah, naik songkok tinggikan sikit. Senang simpan duit. Kan? Tinggi sikit. Betul ada logo situ kan. Ada sikit-sikit dia punya bunga-bunga dia lah. Corak-corak dia sikit kan kat baju dia JSB. Masih lagi kita biarkan berterusan dan mereka mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan dana. Bukan sekat dana mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan anak-anak kita. Anak-anak daripada benih-benih JSB ni.
ya, nikah sesama mereka, sama jemaah, kan? Nikah 2, 3, 4 orang pun tak apa, tak ada masalah, saudara. Kan? Kita satu pun masalah, kan? Dia pada dia 2, 3, 4 orang tak ada masalah. Sebab tak ada modal, tak perlu nak buat kenduri besar-besar. Mana ada kenduri kat kampung? Syekh dia akan tentukan kau menikah dengan ni, menikah ni. Apa dia punya duit? Tak ada duit dah. Aurat Muhammadiyah aja mahal dia. Kan? Apa tak 2, 3 orang bini? Kan? Tak payah nak buat kenduri kahwin, tak payah nak tumbang lembu 4-2 ekor, tak payah nak berjemput-jemput dah. Nikah aja. Dia punya mahar aurat Muhammadiyah. Kan, di kalangan ahli mereka. Jadi bila beranak, anak tu hantar kat situ. Kalau-kalanya nak diajar agama dan sebagainya, kan. Tapi apa yang berlaku pada budak, kita dah lihat, bukan kita sebut. Kan, polis pun nyatakan, mengesahkan bahawa ramai antara anak-anak ini telah pun ya dijadikan seolah-olah seperti hamba abdi. Pendidikan mereka tak labai, ya. Dimanipulasikan. Bukan budak-budak, bukan kanak saja, dewasa pun sama, yang bekerja tak dibagi gaji itu. Ya. Jadi bila kerajaan kita mengambil tindakan tegas ini, ya, saya puji kerajaan Malaysia Madani walaupun diasak semalam dalam parlimen. Ya. Punyalah seriusnya kerajaan kita bagi penerangan 3 kementerian nak menerangkan kepada rakyat mengapa kita perlu bertindak tegas kepada DSB. Menteri Dalam Negeri bercakap semalam di parlimen, menteri yang menjaga JKM, Kebajikan Masyarakat pun bercakap, kemudian satu lagi Menteri Agama bercakap. 3 kementerian memberikan penerangan. Kemudian ada soal jawab dan sebagainya lah. Itu tandanya serius kerajaan untuk menangani isu ni. Kita tidak berlindung, kan? Kita tidak berlindung. Di zaman pemerintahan Mahathir dulu, apabila mereka mengambil tindakan pada Darul Arkam, ya, memadai seorang je bercakap, kan? Menteri cakap, dia tahan buat essay, habis settle. Kan? Maknanya setakat tu je. Tangkap Ustaz Syari, habis settle, dia kata. Tapi di buah Anwar Ibrahim, dia tidak mahu ada orang yang teraniaya. Dia tidak mahu ada orang yang teraniaya. Sebab itu Anwar arahkan semua kementerian buat kerja betul-betul, siasat betul-betul dan maklumkan kepada rakyat dalam parlimen. Bagi taklimat dan biar pembangkang nak tanya apa yang mereka rasa tak puas hati. Ini yang kerajaan kita buat secara telus. Kalau kerajaan tak bentang pun tak apa, kan? Kita jadi kerajaan, ambil tindakan, diam, tak payah beritahu, tak payah cerita kat parlimen pun. Apa rakyat cakap-cakap lah. Tapi bukan itu. Itu bukan maknanya kerajaan bertanggungjawab. Kan? Kerajaan bertanggungjawab lah apa yang kamu lakukan, kamu kena bagi dengan rakyat. Macam mana kita bentang audit lah semalam. Kan? Mana ada parti sebelum ini nak bentang dan bahas audit. Di zaman mereka jadi kerajaan, kita berani, saudara. Kita berani, walaupun dalam audit tahun 2023 tu, ya, ada teguran-teguran daripada ketua audit. Kita tahu dia tegur kerajaan yang menjadi kerajaan. Dia tegur kita yang jadi kerajaan. Juru audit tegur. Tapi kita tidak ada masalah. Kita bentang dan kita bahaskan di parlimen. Mana ada parti sebelum ini buat? Sekadar dia cetak audit tu, dia suruh kau baca kat rumah. Kan? Yang berlaku sebelum ini. Kali ini tidak, saudara. Bukan diletak atas meja saja laporan audit. Bahas. Kita ingat tak dulu waktu kita mula-mula ambil alih, terima kasih Blue Rock. Mula-mula kita ambil alih kerajaan dulu, ya, kita bentang audit, laporan audit itu, ya, di zaman tahun 2022, zaman mereka kerajaan, lari cabut mereka, saudara. Marah mereka, kenapa nak bentang audit? Kerajaan sebelum ini tak pernah buat pun nak bentang audit. Kenapa nak kerajaan Anwar Ibrahim nak bentang audit? Marah dia, saudara. Pasal apa dia marah? Sebab yang nak dibentang itu adalah era pemerintahan mereka. Sebab itu mereka marah. Takut terbongkar, terkantoi berapa banyak belanja yang mereka gunakan. Sebab itu mereka tak nak bentang audit. Hujah mereka apa? Dia kata tak pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Tapi bagi Anwar Ibrahim, kalau kerajaan dulu tak buat, aku buat. Bukan bermakna dulu tak buat, kalau buat kali ini itu benda yang salah. Tidak. Kan? Kalau benda yang tidak baik kita perbaiki untuk pertama baik, itu yang Anwar buat. Kerajaan sebelum ini tak buat. Laporan audit hanya dia letak atas meja di parlimen saja. Kan? Rakyat tak tahu, ahli parlimen je yang tahu. Dulu. Kali ini ahli parlimen tahu dan rakyat juga tahu. Rakyat dengar perbahasan di parlimen.
Jadi sebab itu bila kita jadi kajian dulu, kita nak bentang audit tahun 2022, saudara, mereka bangun dan bantah. Sebab apa mereka bantah? Mereka takut keterisan di zaman mereka jadi kerajaan itu terkantoi. Mereka tak boleh nak jawab. Kan? Sebab itu mereka bantah. Sampai lari putih tapak kaki, saudara. Terpaksa kita kerajaan waktu itu, kita bahaskan audit sesama kita je. Hal yang kita bahas itu adalah zaman mereka. Tapi nak buat macam mana? Dan mereka cabut lagi. Hilang telur, kecut telur, putih tapak kaki. Lebay tak lebay, cabut lagi semua. Kosong dewan waktu kita bahas audit ini. Zaman mereka. Punyalah mereka takut nak menghadapi kenyataan. Laporan oleh ketua audit. Di situlah kantornya. Yang beli apa nama tu, yang masa Covid dulu. Beli apa? Aku pun tak tahu sebut. Bukan kalkulator. Kan? Ventilator. Ventilator. Kantoi berapa banyak beli pembelian yang tidak ada garanti. Beli melalui pesanan WhatsApp aja. Berapa juta duit rakyat habis. Itu kita vaksin yang tamat luput apa. Banyak lagi keterisan. Yang itu mereka tak nak dengar. Sebab itu mereka lari hilang putih tapak kaki. Putih tapak kaki, saudara. Tak nak menghadapi kenyataan. Itu waktu kita perintah. Apakah kita nak berdendam? Tidak. Buktinya apa? Buktinya kita bentang audit sekarang ini di Parlimen adalah audit yang kita jadi kerajaan. Maksudnya kita jadi kerajaan pun kita bentang dan kita bahaskan. Walaupun dalam audit itu ada beberapa teguran. Kan? Ada beberapa projek yang diselaraikan sebagai projek sakit. Kita tahu ada teguran audit. Tapi apakah kita bimbang? Apakah Anwar Ibrahim kata, okey kita suruh jangan bentang. Sebab ini ada teguran banyak ni. Kan? Tak ada bagi Anwar. Mana Anwar tak kontrol juru audit, buat kerja betul-betul, bagi pada kami akan bahas di Parlimen. Biar rakyat tahu mana menteri yang boleh buat kerja, mana menteri yang banyak membazirkan duit rakyat, biar rakyat tahu. Dan biar rakyat hukum. Kan? Jadi sebab itu audit dibentangkan. Walaupun zaman kamu kita bentangkan, di zaman kami kerajaan pun kami akan bentangkan. Kami nak buatlah penilaian. Siapa yang lebih berintegriti, siapa yang berani menghadapi kenyataan. Di zaman kamu tak berani menghadapi kenyataan. Bila audit berkenaan dengan kerajaan kamu lari, cabut lari, kosong Parlimen, hilang telur masing-masing, putih tapak kaki, masing-masing cabut keluar daripada Parlimen sebab tak nak dengar kebobrokan sewaktu mereka memerintah. Kali ini mereka tak lari, saudara. Mereka tak lari sebab apa? Yang nak diadili sekarang inilah zaman kita. Inilah peluang kita nak belasah, dia kata. Patut lari ya. Tak nak dengar audit kan? Dulu kamu tak nak dengar audit. Kali ini kenapa pula kamu nak dengar? Cabutlah semua. Tak ada, saudara. Kali ini peluang mereka pula, dia kata. Peluang kita lah hantam kerajaan. Kan? Kenapa projek sakit ni tak siap? Sedaplah dia cakap. Kan? Tapi tak apalah. Kita tak kisah pun. Kan? Boleh je kalau kita nak ungkit. Sekarang ni, kenapa korang ada kat sini? Belah lah. Bukankah korang kata Tori, audit ni tak dibuat oleh kerajaan terlebih dahulu, kerajaan sama ni? Kan? Sepatutnya kau tidak bersetuju dengan audit. Sekarang ni kita bentang audit, korang belah lah. Kan? Tapi bagi kita tidak. Kita tahu sebab apa mereka lari dulu. Dan kali ini kita tahu kenapa mereka tidak lari. Sebab mereka nak cari salah-salah kita. Dan kita ada kita kisah, tak kisah. Memang tujuan kita pun nak bentangkan. Kau ada dalam Parlimen ke, kau tak ada dalam Parlimen, kita tak bentangkan. Jadi kerajaan di bawah Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan yang tidak takut menghadapi rakyat. Kan? Audit, kita bentang, kita bahas. Tak kira siapa jadi kerajaan. Walaupun kita jadi kerajaan, kita akan bentang dan kita bahas. Begitulah seriusnya kita menghadapi isu JSB ini, saudara. Anwar tak nak ambil populariti. Walaupun Anwar tahu ada risiko. Dia tahu ini isu orang akan main sebagai isu sentimen Melayu dan Islam. Anwar faham. Anwar kenal rakan-rakan dia di dalam Perikatan Nasional ini. Mereka akan kutip segala-galanya. Mereka ibarat kucing kurap, anjing kurap. Yang nampak bangkai tepi jalan, mereka akan kutip. Kali ini peluang mereka lah. Dia nak main isu agama dan perkauman dalam isu JSB. Tapi apakah Anwar bimbang? Anwar tak bimbang. Dia lebih bimbang lagi generasi kita rosak.
Dia lebih bimbang lagi apabila agama dan bangsa, agama dan kaum ini ditunggang oleh puak-puak yang berkepentingan. Ya, mereka tunggang agama, mereka tunggang kaum, di samping mereka mengumpulkan harta kekayaan mereka. Itu yang Anwar paling bimbang. Dia tak peduli tentang diri dia. Orang kecam lah dia macam mana pun. Orang katalah dia sebagai Perdana Menteri yang tidak bertanggungjawab, Perdana Menteri yang nak meruntuhkan ekonomi orang Islam dengan siasatan kepada GSB. Dia tak peduli, saudara. Bagi dia, biar satu syarikat perniagaan Islam itu runtuh berbanding daripada seluruh umat Islam ini hancur. Biarlah kita berkorban dengan satu syarikat yang tak pernah bayar cukai, yang tak bayar zakat. Biarlah dihancur berbanding daripada kita membenarkan anak bangsa kita, generasi kita daripada dihancurkan. Itu cara Anwar Ibrahim sebagai pemimpin. Ya, dia bukan nak orang puji dia, ampu dia. Ya, walaupun orang kata, oh dulu Anwar ni baik sama CEO GSB. Ya, dia baik. Engkau buat baik, aku baik lah. Tapi jangan kau pijak kepala. Bila kau berbaik dengan aku, kau nak gunakan, konon-kononnya kau kenal aku, maka kau boleh buat suka hati kau. Tak ada, kau salah tetap salah. Walaupun kau pernah berbaik dengan aku, kan? Salah tetap salah, saudara. Ni, yang contoh macam, apa ni? Yang dapasan 5 juta ni, kan? Waktu zaman pemerintahan yang lepas. Kalau kita nak cover, kita boleh cover. Sebab pemerintahan yang lepas tu bawah keadilan. Kan? Kalau Anwar ni jenis fikir nak mementingkan parti, dia senyap je lah. Kan? Sebab yang MBI yang terlibat ini kes sebelum ini parti kita pemerintah. Tapi bagi Anwar bukan isu parti. Kan? Kalau kau sendiri pun dulu bawah parti kami, tapi kalau kamu memerintah waktu itu, kamu menyakau dan hari ini terbukti, kau akan dikenakan tindakan. Tak ada cover-cover. Kalau Anwar pentingkan parti, dia sorok lah. Kan? Sebab ini zaman berlakunya kes ini, pemerintahan yang lalu, pemerintahan Selangor, dia buat MBI tu. Keadilan. Tapi bagi Anwar, bukan isu keadilan. Bukan isu keadilan. Tak kira lah siapa memimpin ketika itu. Tapi kalau SPRM atau pihak polis dapat bukti menunjukkan bahawa itu adalah duit-duit yang disakau, kamu akan didakwa. Kan? Tak kira lah kamu bekas timbalan Persatuan Keadilan ke. Ya? Kali ini di bawah Anwar tak ada video-video kabur-kabur, saudara. Tak ada kes kabur-kabur lagi. Dulu bolehlah kabur-kabur. Di bawah Anwar ni kita akan siasat sehingga yang kabur itu jadi jelas, sejelas-jelasnya. Kita nak beritahu. Sekarang kita tahu lagi siapa yang terlibat. Kan? Ahli perniagaan yang tahu dah siasat dibebaskan. Kan, dah habis keterangan dibebaskan, kali dipanggil balik untuk kes yang lain. Banyak lagi, saudara. Banyak lagi. Sebab Anwar buat sungguh-sungguh. Sebab dia yang berusaha. Dia meminda akta BPR rasuah tahun 1997 itu. Dia yang buat. Dia yang buat. Bila dia yang meminda akta itu, mana mungkin dia tak nak gunakan. Maka dia akan gunakan. 5 juta. Ada lagi tambahan. Duit Singapura lah. Kan? Baru kita tahu kerap sangat pergi Singapura. Kan? Duit Singapura berapa, saudara? Dan nilai dengan duit ringgit kita. Banyak tu, saudara. Ya, 5 juta tu ringgit Malaysia. Cash. Dijumpai dalam rumah. Nanti dia akan kata apa? Ini adalah pendakwaan terpilih. Saudara dengar nanti. Lepas ni. Tengok Anwar Ibrahim dendam. Kan? Pendakwaan politik. Pendakwaan terpilih. Ini konspirasi. Siapa nak letak duit 5 juta dalam rumah? Kalau semata-mata nak kenakan kamu. Kan? Siapa yang bayar? Dalam rumah apartmen ke? Kondo ke? Siapa yang bayar sewa? Bukan nak duduk. Bayar sewa bukan nak duduk. Kerana nak simpan duit je. Nak jadikan kondo itu seperti bank. Bank mereka sendiri. Safe house ini. Bila sesak je masuk rumah, ambil sikit duit buat keluar. Dapat sikit duit, masuk balik dalam safe house. Bila nak pakai duit, bawa keluar. Itu cara dia. Dia tak nak masuk akaun. Dia tahu masuk akaun mudahkan tu. Simpan duit cash. Kita sewa lah. Tak apalah. Kondo mahal-mahal pun tak apa. Dia janji ada security, ada pula pengawal dia tu. Kan? Kita tahu, kita selamat sikit simpan duit kat sini. Rupanya dia tak duduk rumah tu untuk simpan duit dia.
5 juta saya tak boleh bayangkan, tak nak tengoklah duit 5 juta banyak mana. Kan duit cash 5 juta ni kita tak tahu setinggi mana duit dalam rumah tu. Kan silap masuk dalam rumah tu, masuk dalam rumah bau duit, berbau dah duit. 5 juta saudara. Kan itu ada lagi beberapa tempat safe house lagi. Yang menyimpan duit tunai. Nak lagi macam mana saudara? Nak lagi macam mana? Kan kita tak buat tuduhan kepada sesiapa, tapi yang pastinya ada orang yang berpengaruh yang terlibat. Tak mungkin kerani pejabat office boy yang buat kerja ni yang boleh mengumpulkan 5 juta, tak mungkin. Bagi Anwar, walaupun orang kata zaman itu zaman PKR yang Perintah Selangor, peduli apa PKR Perintah Selangor? Anwar suruh Perintah Selangor bukan suruh sakau untuk jaga rakyat. Tapi kalau kau gunakan untuk menyakau, waktu itu kami tak tahu, tak apa, kami tak jumpa bukti, tak ada siasat, tak apa, lepaslah. Kan? Tapi bila Anwar jadi Perdana Menteri, dia keluarkan arahan yang jelas seperti mana disebut dalam parlimen semalam, dalam sisi PMQ. Dia beritahu dalam parlimen apa? Saya punya arahan jelas secara arahan umum. Saya tak kata siasat A, saya tak kata siasat B, tak ada. Dia beritahu SPRM, siasat sesiapa saja. Kan? Kalau ada bukti, dakwa. Nasiblah siapa kena. Kan? Nasiblah siapa kena. Dia tak ada arahkan orang ni A, yang B jangan, C, yang D jangan, tak ada. Umum, pandai-pandai lah kau buat. Kan? Sebab itu cepat, kerja SPRM cepat. Sebab dia tidak ada rasa takut dan gentar untuk mengambil tindakan.